Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman semua. Doa saya anda semua sihat walafiat. Apa khabar teman-teman? Siapakah yang muncul pertama? Yang ketiga tu nampak wajah seperti pasangan Ruby Din. Mustafa Elias, apa khabar Sir Mustafa? Syah Ibrahim, terima kasih hadir saban malam menemani saya. Nilawati, Airul, McHill, Selamat Fuad. Assalamualaikum Datuk. Semoga sihat sentiasa. Alhamdulillah. Makan apa Fuad? Syarifuddin Syahari. Awi, apa khabar Awi? Shaft of Spring. Kena sebut satu. Amir Dollah, Abu Sulaiman, Abu Aladin Samin alias Abdul Latif, Ilham di hatiku. Hadir. Ya, Saudara Muhammad Sofyan Kamarudin, Poteh Zul, Halimah Musroh, Awi, Syarifuddin Syahari, Nenek Porak, apa khabar? Haji Azhar, Zainah Latif, Eden Awang Treasure, silakan menghadap. Nur Lela, apa khabar puan? Pak Cha, Mak Otai, Ruby, tu saya kata Ruby Din, Saudara Sulaiman Hassan, kau macam mana sebenarnya ni? Mat Nur Hafizan Mamat, Hamidah Ahmad Kasim, Badrin Abu Bakar, Daisy Yati, Bahari Anissa, Zarhiat Plus, Sir Agus Salim, khabar Pak Agus Salim, Radin Raza, Yusri Ray, Samna, Az, Abdul Arifin, Ainuddin Arsyad, Faridah Hidan dan Rosini Kurungut, serta teman-teman yang tak sempat saya santun. InsyaAllah sebentar nanti, malam nanti saya akan santun satu-satu ya. Puan Halimah, Salih Aman, Lan Besong, izinkan saya untuk memberi gambaran kedudukan negara kita berhubungan COVID dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin menyatakan sekali lagi, setiap komen atau pandangan dari warga net atau pelayar halaman ini yang disiarkan tertakluk pada kesetiaan anda menerima sebarang risiko. Kerana pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap kiriman yang di luar pengetahuan saya. Ya, Saudara Mak Roslan, apa khabar? Sihat? Jujambo, Amir Cik, Zakaria Mat Zain, Muhil Paidi. Hari ini 22 bulan Februari 2021, kes baru ada menurun sedikit. Alhamdulillah. Semalam 3,257, hari ini 2,192. Mungkin COVID dia tengok apa vaksin dah datang, dia pun lari maknya. Jumlah terkumpul 285,761 dan kematian adalah 6 orang. Jumlah kematian terkumpul 1,062. Sabah semalam turun, hari ini naik balik. Daripada 85 dia naik 110 ya seluruh sini. Di Labuan tiada jangkitan. Di Sarawak, ini yang saya katakan, di Sarawak sering kali saya berpesan pada teman-teman di Sarawak, berhati-hati. Kerana semalam dah 2 hari, 3 hari sebelum tu 134, kemudian dia naik 185, hari ini dia meningkat lagi kepada 221 jangkitan ya. Di Kedah juga meningkat semalam 15, hari ini 26. Di Penang juga meningkat. Sarjan semalam 127, 3 hari berturut-turut juga meningkat. 108 dia naik 127, hari ini naik 135. Dan di Perak alhamdulillah tak kaban tebel lah, tapi berkelemior lah biji mata ya. Kerana di Perak masih lagi pada angka 148, semalam 1215. Di Selangor naik semalam 868, hari ini 910. Begitu juga di Kuala Lumpur, semalam 123, hari ini 303. Di Putrajaya kekal 7 jangkitan. Di Negeri Sembilan turun, alhamdulillah, semalam 122, hari ini 64. Di Melaka juga turun, alhamdulillah, Melaka semalam 65, hari ini 14. Di Johor juga nampak gaya turun, tapi masih lagi pada angka 211. Di Pahang turun, semalam 9, ini 7. Di Terengganu alhamdulillah susut daripada 12 hingga 4 orang saya jangkiti. Begitu juga di Kelantan juga susut daripada 30 pada 28 orang. Cuma di Perlis, elok dia sifar semalam, hari ini naik balik 4 orang. Jadi dalam keadaan begini, saya sebenarnya pusat
Kerana andainya, sebab saya dengar kabarnya mengikut Perdana Menteri katanya akan mewujudkan pasport vaksin. Jadi anda benar ada pasport vaksin. Jadi ini membawa erti setiap pemegang pasport mesti melakukan vaksinasi. Dan kiranya ini berlaku, saya khawatir sebab inilah juga agenda Illuminati, mereka yang mau mewujudkan One World. Sebab itu apabila saya lihat pesawat yang membawa vaksin, dia terpampang perkataan One World. Begitu juga masa mereka menghantar vaksin-vaksin itu di beberapa negara, juga ada perkataan One World. Jadi kita berhati-hati. Sebab itu nampak gayanya negara China seolah-olah menolak vaksin ini. Mereka berusaha untuk mewujudkan vaksin sendiri. Begitu juga di Amerika. Bagaimanapun ini terpulanglah pada pimpinan negara sama ada masih mau meneruskan usaha mewujudkan pasport vaksin. Jadi kalau tak ada perkataan sudah melakukan vaksinasi, maka pasport itu tak berlaku. Ini keadaannya yang saya khawatir, yang saya katakan semalam. Kita dalam tubuh badan kita dah siap ada kita tanam cacar, anti penyakit cacar. Sekarang ni anti vaksin pula dah. Anti COVID-19, vaksin anti COVID-19. So Pok Cham Bahadrin ini dah kira urut rakyat dah. Nampak gayanya begitulah. Kalau anda tidak melakukan vaksinasi, maka tak dapatlah pasport itu dan tidak boleh bebas pergerakan. Jadi ini satu benda yang kenapa kita nak ikut cakap undang-undang dunia. Ini keadaannya. Saya melihat kenapa kita harus takluk negara kita, negara merdeka. Kita tak sepatutnya mengikut mereka. Mereka nak mewujudkan apa saja, terpulanglah. Saya khawatir kerana ini juga adalah agenda One World. One World ni kalau kita baca buku-buku sejarahnya adalah daripada Illuminati yang mau menguasai dunia. Ini puak-puak dajjal lah sebenarnya. Bagaimanapun itu terpulanglah pada rakyat semua. Saya tak tahu nak kata apa dalam soal ini. Sebab ini apakah sepatutnya benda ni kena bawa ke parlimen. Tapi parlimen tak ada bersidang, itulah susahnya. Saya dapatan semalam, jadi saya khawatir. Jadi hari ini saya memperoleh laporan apa yang berlaku di Perak. Rupanya dia kata maklumat lanjut peningkatan kes di Perak. Sebenarnya 1,215 jangkitan itu yang mendadak adalah disebabkan oleh kluster di Jalan Cangkak Jong di Teluk Intan, iaitu kilang. Jadi kilang di Jalan Cangkak Jong itu mempunyai banyak pekerja daripada luar negeri, pekerja-pekerja buruh asing dan sebagainya. Sebab itu saya katakan sepatutnya mereka ini kilang-kilang tersebut ditutup dulu, perlu dilakukan saringan apakah mereka ada tak ada jangkitan dan sebagainya. Ini keadaannya. Saya tak tahu nak kata apalah sebab kita berdoa dan alhamdulillah syukur tindakan pantas pihak berkuasa menyelesaikan masalah di Cangkat Jong di Teluk Intan. Jangan risau warga Perak yang lain kerana sebenarnya jangkitan secara maya yang lain adalah 10 orang saja. Yang jangkitan keluarga 10 orang. Jadi jangkitan yang mendadak di Perak itu adalah jangkitan daripada kilang di Cangkat Jong. Satu yang agak menarik tentang COVID ini, saya terima satu kiriman daripada saudara Yusri dalam wall Datuk Rahman Bakar. Dia dia mengatakan bahawa dia tidak menolak vaksin ataupun dia terdiri daripada kumpulan anti-vax. Namun begitu dia kata ada persoalan yang memerlukan jawapan yang konkret daripada kerajaan serta pihak yang berautoriti di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dia kata persoalan yang dikemukakan ini dan rakyat masih lagi jawapannya kalau dianjurkan persoalan ini, jawapannya tidak. Dia kata jika kita terima vaksin, apakah kita boleh berhenti memakai topeng pelitup? Jawapannya tidak. Jika kita terima vaksin, apakah kita bebas bersalaman dan berpelukan, tiada lagi mengamalkan penjarakan sosial? Jawapannya tidak. Jika kita terima vaksin, apakah kehidupan kembali normal? Itu kita boleh bebas buat kenduri kahwin, berkumpul bersama keluarga, boleh menonton wayang, menonton perlawanan bola sepak di stadium ataupun berkumpul bersama rakan-rakan. Jawapannya juga tidak. Jika kita terima vaksin, kita melakukan vaksinasi, adakah diri kita ini tidak dijangkiti apabila terdedah
kepada individu positif COVID-19? Jawapannya tidak. Sebab kalau kita dah tanam cacar, kita pergi mana pun tak ada cacar dah. Anti malaria, tak ada lagi risau kita nak akan dijangkit oleh penyakit malaria. Jika kita terima vaksin, adakah ia memutuskan rantaian penularan COVID-19? Juga jawapannya tidak. Jadi jika kita terima vaksin, adakah kita melindungi kanak-kanak daripada dijangkit COVID-19? Jawapannya tidak. Kanak-kanak di bawah usia 12 tahun tidak diberikan dos suntikan vaksin. Jadi kerajaan akan bertanggungjawab. Apakah kerajaan akan bertanggungjawab memberikan pampasan kepada ahli keluarga jika berlaku kejadian di luar jangka atau timbul kesan sampingan? Juga jawapannya tidak. Jika kita terima vaksin, berapa lama tempoh masa untuk tubuh kita membentuk imuniti? Juga tidak tahu. Kerana ia masih dalam peringkat kajian. Jika kita terima vaksin, sembuh ke lebih cepatnya sekiranya jangkiti COVID-19. Artinya dah ada vaksin dalam badan kita ni, apakah kalau ada jangkitan COVID-19, adakah kita dapat cepat sembuh? Juga tidak. Jadi soalan akhirnya dia kata, jika kita terima vaksin, apakah hidup kita kembali normal? Tiada lagi SOP yang diwujudkan? Juga jawapannya tidak. Jadi kalau semuanya tidak, untuk apa kerajaan berbelanja berbilion ringgit? Dan kenapa rakyat diminta terima dos vaksin? Jadi ini persoalannya yang perlu dijawab. Saya kira Kementerian Kesihatan perlu menjelaskan kepada rakyat. Ada 11 persoalan. Jangan kita tengok England buat, kita pun buat. Tengok Amerika buat, kita pun ikut buat. Jadi kena jawapan dengan tuntas. Dan saya membaca banyak tulisan persoalan di kalangan ahli profesor, pakar-pakar perubatan. Mereka bertanya, apa konten ataupun ubat itu, vaksin itu mengandungi apa? Jumlahnya berapa? Sukatannya berapa? Contohlah, kalau kita sakit, Panadol. Jadi dalam Panadol itu adalah dia punya vitamin, apa semua macam-macam. Dia punya prescriptions. Kita perlu tahu. Sesuatu nak masuk dalam tubuh badan kita, kita kena perlu tahu. Vaksin ini mencegah lah. Itu isteri Yusuf memanglah untuk mencegah, tetapi soalannya, kalau jawapan itu tidak, macam mana? Itu masalah kita. Jadi rakyat perlu tahu supaya rakyat dengan redha hati, dengan rela untuk diri mereka disuntik dengan vaksin. Sebab belanja yang kita gunakan bukan sikit, berbilion. Jadi apa kontennya? Jadi betul lah duduk di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, tapi Kementerian Kesihatan juga perlu muncul ataupun memberi penjelasan kepada rakyat. Ini persoalan. Saya bukan cuba untuk mengadu domba rakyat, tidak. Saya cuma menzahirkan persoalan. Jadi kita rakyat cinta damai, rakyat perlu tahu. Sebelum kamu menyuntik saya, apa yang saya dapat? Ubat ni pencegah ke, pelali ke, ataupun untuk pelindung ke? Apa dia? Vaksin terbaik adalah air Zam-Zam. Ya Syafat, ini memang jelas. Itu memang je, sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan kita punya penceramah agama Ustaz Kazim Alias. Dia kata ada syifanya, dan ubat yang terbaik dari segi Islam adalah dia panggil Habatus Saudah, sama dengan air Zam-Zam, dengan madu. Kerana Rasulullah SAW bersabda, junjungan menyatakan bahawa tidak ada penyakit yang tidak boleh diubati. Bersin dah saya ni. Tidak ada ubat ataupun penyakit yang tidak boleh diubati dengan Habatus Saudah, kecuali mati. Begitulah hebatnya perubatan Islam. Jadi kenapa kita terburu-buru? Ini masalahnya, terburu-buru lah. Pulanglah saya tak mau bertekak, sebab saya bukan pakar perubatan. Saya memanglah zero lah kalau orang kata saya punya knowledge dalam medical. Tapi saya ingin bertanya. Sebelum badan saya disuntik, sebelum saya mengambil ubat, saya perlu bertanya. Bukan? Jadi pertanyaan dan persoalan saya, ini saya tengok cucu saya ni. Kalau disuntik dengan vaksin, apa nak jadi? Saya sayang cucu saya. Bukan? So, jadi kita dalam keadaan begini, saya risau. Itu sebenarnya. Okey, saudara, itu terpulanglah apa yang berlaku. Kita teruskan kehidupan kita dengan e-commerce. E-commerce hari ini, jangan lupa hubungi Azhar 011 330 41241.
Untuk saudara memasarkan produk saya tunggu sebab dalam e-commerce dalam apa ini saya punya Amir Hijaz Fan ini ada ruangan e-commerce-nya. Selain saya wawarkan, dia ada kekal di situ. Boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Dan jangan lupa, kalau e-commerce itu rendang tok, paulu berdal dan kuda-kudapan hasil produk ibunya. Begitu juga dengan Siti Fareha. Boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Dan buah-buahan yang segar mugar daripada luar negeri. Elok kita makan buah-buahan. Ada kadang gini, berhubung dengan Syauqi, harganya pun murah, bukan harga pasaran. Lebih murah kalau beli dekat Pasar Borong pun lebih murah lagi sebab beliau import direct. Jadi berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Dan terakhir adalah pepes ayam R&B frozen. Ini produk saudara Nizat 013-872-9589. Memang sedap. Saya dah rasa dia punya pepesnya. Saya ni bukan suka sangat makan otak-otak. Tapi bila dah tengok begitu, saya nak cuba, rasa memang sedap. Saya tak tahu ini apa facebook.com story. Saya tak tahu apa nak kirim ni. Inna apa dia? Tak tahu, saya tak dapat nak baca laju sangat tu tadi. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah mengusung keranda demokrasi. Memikul keranda demokrasi. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Letak peti atas peran, jemur jala selepas dibasuh. Jangan menyakiti hati jiran, kuatir pula menjadi musuh. Pindang sagai, gulai pari, lemak kuning alu-alu. Jiran bagai keluarga sendiri, sakit pening mereka dahulu. Jadi ini pantun ini adalah untuk kejiranan. Kalau saudara mungkin ada majlis apa semua, sesuai untuk kejiranan, bolehlah gunakan pantun Pak Nazir ini. Bahasanya pun cantik, dia punya perkataan-perkataan digunakan seperti contohnya, pembayangnya seperti pindang sagai. Banyak orang tak tahu, sagai ini sejenis ikan air laut. Dia kalau saya pergi pasar, seperti macam ikan nyok-nyok. Ikannya sedap. Dan saya minta izin untuk membaca kiriman puisi daripada Abang Lee kita, daripada Ramang Bakar Friends, daripada Terengganu. Puisi kiriman Abang Lee kepada saya minta izin untuk beliau untuk baca untuk kita hayati. Bertajuk Engkau Tidak Peduli. Engkau masih belum mau pergi. Engkau mau tunggu sampai mati. Belum waktu engkau mau mengaku. Tunduk pada salah dan kalah. Konon engkaulah pemilik kebenaran. Pembela perjuangan, pembela bangsa dan zaman, maha handalan, tiada tandingan. Engkau masih belum mau pergi. Engkau mau tunggu sampai mati. Bagaikan engkau pahlawan gagah perkasa. Tidak mendengar suara siapa. Tidak patah pada apa, tidak tunduk pada siapa. Biar halalintar sambar menyambar, biar runtuh 7 petala langit menimpa, menghancurkan bumi ini, engkau tidak peduli. Engkau masih belum mau pergi. Engkau mahu tunggu sampai mati. Menyelut perkasam biar tenggelam pangkal lengan, menggenggam bara api biar jadi abu, jadi debu. Engkau tidak peduli. Dan engkau bertempik, pecah sekah suara. Bumiku dijilat api, anak-anak negeri terkangkang mati dibakar api. Engkau masih belum mau pergi. Engkau tidak peduli. Engkau mau tunggu sampai mati, biar apa akan terjadi di bumi ini. Engkau memang tidak peduli. Terima kasih Abang Lee daripada Kuala Terengganu mengirimkan kiriman puisinya untuk kita hayati bersama. Baik saudara. Jadi kebajikan rakyat ni perlu dahulukan. Masih belum ada lagi persoalan tentang bantuan prihatin. Belum lagi ada persoalan tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Moratorium pun tak ada juga. Jadi cuma tadi saya terbaca dalam laman web Ramang Bakar and Friend tadi, dia ada menyatakan satu kenyataan. Kenyataan ini memeranjatkan saya. Dia kata,
dari segi kenyataan itu seperti kenyataan jabatan si Perdana Menteri. Saya harap ia bukan jabatan si Perdana Menteri, tapi kalaulah benar, amat tidak patut. Dia kata rakyat jangan bebankan kerajaan dari segala bentuk bantuan. Saya pun tarik nafas. Alamak, takkan Perdana Menteri cakap itu? Jadi, tapi soal bila dan di mana kenyataan dibuat saya tak tahu. Ini yang disiarkan dalam Walls Datuk Rahman tu, dia kata rakyat jangan bebankan kerajaan dari segala bentuk bantuan. Kerana sesungguhnya dia kata hutan pun terkadang lebih bijak cari makanan di hutan. Masalah sekarang ni rakyat bukan pengemis. Memang kita tak harapkan bantuan daripada kerajaan, tetapi kerajaan kena melunaskan apa yang rakyat pinta. Contohnya tidak nak bebankan kerajaan adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Duit mereka, wang mereka. Kenapa tak boleh dikeluarkan? Sekarang ni kena tunggu sampai 8 hari bulan. Jadi sekarang ni kamu bertanya jangan bebankan kerajaan. Tidak terniat rakyat untuk membebankan kerajaan. Kita rakyat cinta damai, rakyat ini nak bekerja. Tapi kamu tak bagi dia kerja. Sebab kilang-kilang dah tutup banyak. Kemudian pergerakan dah terhad PKP dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, you expect apa? Apa yang you harapkan daripada rakyat? Rakyat dinaungi oleh kerajaan. Kerana kerajaan sepatutnya sebagai payung. Bila dalam keadaan sukar begini, sampai masanya kerajaan mengulur bantuan. Sebab rakyat setiap waktu, apabila zaman okey, zaman negara dalam keadaan yang baik, rakyat membayar cukai. Pendapatan kerajaan adalah hasil daripada cukai rakyat. Jangan lupa itu. Tapi kalau kamu persoalkan jangan bebankan kerajaan minta bantuan, ini bagi saya dah lebih. Ini tak betul. Jadi kalau ini saya rasa tak betul ni. Sebab kita tahu sekarang ni negara dah tak ada duit. Kita tahu SST pun tak cukup. Cukai arak orang dah tak minum arak dah. Pak tutup apa semua. Dia cukai rokok. Orang isap rokok pun sekarang ni dah cari rokok yang seluduk. Kata Saudara Musa Ahmed, dia kata cukai petrol kereta tak nak jalan. Jadi dalam keadaan begini saya ketahu. Senyum pun ada, tapi nak marah ada. Sebab ada satu pengirim dia datang pada saya. Dia kata saya dah kena dah, dia kata. Kemarin lepas ambil insurans, saya pergi beratur di pejabat JPJ. Ini tulisannya, dia kata lebih 1 jam baru dapat masuk dalam pejabat. Dah masuk dalam pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan. Tunggu lebih 1 jam. Okey, dah dapat masuk, tunggu pula nak dipanggil pakai nombor. Selepas itu matlamatnya pergi ke JPJ adalah untuk memperbarui cukai jalan. Nak bayar cukai, nak bayar road tax. Dia kata tunggu punya tunggu. Bila sampai giliran dia beritahu pada yang menjaga kaunter tu, dia nak cukai jalan untuk kereta dia. So JPJ kata cukai jalan kereta tak ada. Yang ada motosikal dengan lori. Berjam dia tunggu. Lepas tu dia kata kalau tak, dia kata pergi dekat pejabat pos. Satu benda yang lucu. Kemudian dia pun bergegas lah pergi pejabat pos. Sampai di pejabat pos, kerani dia pejabat pos kata minta maaf. Sebab dia kata line tergendala pula. Dia pun ambil dia punya insurans apa semua, pergi bekerja pula ke pejabat pos di Air Putih. Ini Terengganu lah ni. Jadi dia tanya pada Kani, boleh tak nak ambil road tax kereta? Kani kata tak ada. LKM untuk kereta hanya untuk motosikal saja. Kemudian dia kata paruk sungguhlah. Susah rakyat diseksa ke ajal ni. Saya tanya Kani sebab apa tak boleh? Jawabnya pasal COVID. Jadi saya ketahui sebab COVID road tax tak ada nak bayar. Kan dia geram, dia telefon juga tempat dia ambil road insurans. Maka tu dia mengamuklah dengan pegawai insurans tu. Kesianlah budak tu, dia kata. Saya pun terasalah, dia kata. Dia kata saya marah kan ini. Dia kata awak tak ada musuh pelanggan. Itu kan dia kenapa pakcik? Sebab awak tak bagi tahu saya di pejabat JPJ tak boleh bayar road tax. Lepas tu dia saya suruh pergi pejabat pos. Dia ketih. Pergi. Tak ada juga. Rakyat nak bayar cukai kereta. Kalau tak ada cukai kereta yang dipamerkan di kereta nanti, apakah dia akan disaman? Kerana kalau menjadi kesalahan
anda memandu kereta yang tidak ada pelekat cukai jalan. Nah ini Datuk Wijay Singh, what are you doing there? Ini sepatutnya menteri ni dah lagu biru lah sekarang ni. Sampai ke orang nak ambil road tax pun dah tak boleh dah sekarang ni. Apa hal ni? Apa nak jadi pada negara kita? Dan ini satu hal lagi. Ini soal kebodohan menteri. Menteri lain tak ada. Menteri Pendidikan. Dulu masa kerajaan Pakatan Harapan, menteri pakai kasut hitam. Sekarang ni tak tahu kasut hitam ke kasut putih, tak tahu. Sekolah nak buka lah, tak ada masalah. Tapi bagaimana dengan hala tuju? Dia mengaturnya, tempat tinggalnya ataupun tempat duduk budak-budak ni, pelajar-pelajar ni, apakah selamat, adakah dah diuji, adakah SOP-nya, dan paling penting, ini paling bahaya ni, sebab saya menerima kiriman tadi amat bahaya, iaitu pengaruh komunis sudah mula masuk dalam sekolah. Kerana petang tadi Puan Sri Fatni Yaakob dari Yayasan Kasih Tauhid, dia telah membuat aduan di pejabat polis di Balai Polis Seksyen 9 Putrajaya, sebab dia mengatakan bahawa terdapat satu buku teks untuk tingkatan 4 di mana kandungan dalam buku teks itu adalah menyatakan bahawa komunis ini adalah sebahagian daripada yang memerdekakan negara ini. Komunis dia dianggap sebagai pejuang. Ini adalah anjuran daripada kerajaan terdahulu. Saya yakin buku ini ditulis bukan waktu Kerajaan Perikatan Nasional. Tentulah ia ditulis waktu Kerajaan Pakatan Harapan. Jangan lupa, waktu PH dulu tu memanglah pendewaan komunis sudah berlaku. Dan sekarang ni buku tersebut tidak dikeluarkan daripada senarai buku-buku teks. Jadi buku sejarah tingkatan 4. Apakah anak-anak negara kita ini dididik supaya mereka mengagumi perjuangan komunis? Ni menteri apa benda ke ni? Takkan itu kamu tak boleh baca, takkan itu pegawai kamu tak boleh buat. Biru buku-buku teks macam mana? Saya hairan kerana ini serius. Ini masalah yang terlalu serius. Samsung Wee Ka Siong, biarlah dia Wee Ka Siong ke Wijay Singh ke, saya tak kisah. Nah sekarang ni lebih serius lagi, ni Jidin ni. Radhi Jidin, you have to address this issue. Sepatutnya buku ni kena dikeluarkan segera daripada senarai. Mana datanglah komunis ni? Ini hairannya, sebab itu Puan Sri Fatni membuat laporan. Acap Petai ini di AP dulu waktu mereka memerintah Kerajaan Perikatan Nasional Pakatan Harapan. Dan diteruskan lagi. Dulu heboh buku kartun lah, perayaan mereka menyambut hari ulang tahun kami ni di Kajang lah. Dan sekarang ni ada untuk buku teks tingkatan 4 yang memesongkan fakta sejarah berhubung kebangkitan kemerdekaan negara. Buku tersebut tentunya telah dicetak, diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang mengagungkan pengalaman komunis sebagai sebahagian daripada sejarah negara. Jadi laporan polis telah dibuat oleh Puan Sri di Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam. Jadi inilah tahap pemikiran menteri. Saya kalau boleh tak nak bercerita lah malam-malam nak kritisai menteri ini. Kita nak memuji, beberapa kali saya katakan, saya berhasrat lah satu malam tu saya memuji kehebatan baiknya. Tak dapat juga. Hari ni timbul pula cerita sekarang ni. Dan saudara, saya rasa ini jugalah seperti mana yang ditulis oleh Dr. Ramlan dalam gerakan posting Reset Malaysia-nya. Yang adalah kumpulan, saya tak mau sebut nama lah, apa nama. Tapi bagi saya, bermula dari kerajaan PN dan sekarang kerajaan PN, mereka hanya pentingkan kuasa. Pada mereka dia tak pedulilah. Negara ni nak tergadai pada siapa, tak ada pedulilah. Apa dah jadi sekarang ni? Saya mengharapkan supaya kesedaran ni timbul. Ibu bapa kalau tengok buku anak-anak kita tingkatan 4, buku sejarahnya, baca balik. Kalau tak ada, ambil buku tu baling ke muka cikgu lah. Ini betul, saudara Syed Mukhtar, ini boleh hancurkan negara, betul. Ini serius sebenarnya. Ini keadaan yang cukup serius. Kalau tidak, takkan Puan Fatni buat laporan polis. Puan Fatni adalah antara orang yang menulis sejarah Natrah. Bukunya tebal, dia buat kajian. Bukan sembarangan orang. Jadi dia ada kesedaran melihat
bahawa negara kita sekarang ni sudah ada ancaman. Dan pihak, sebab itu dia buat laporan polis, dan pihak polis sepatutnya Bukit Aman perlu segera menghubungi Kementerian Pendidikan. Dia buat kajian balik, unit perang saraf kita kena kaji balik. Duta Pantai Timur juga. Nah, saya dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa negara kita ni berbolok-bolok, cacat morba, kepimpinan kita tak tahu. Jadi Menteri Pendidikan pun tak tahu nak buat apa. Dia mewakili mewarisi daripada Menteri Kasut Hitam. Sekali dia pegang, tiba-tiba lah dia kata belajar di rumah. Kemudian dia kata boleh pula pergi sekolah. Dalam nak pergi sekolah, tiba-tiba timbul pula benda ini. Ini memang bagi saya tidak bertanggungjawab. Saya minta maaf lah bila saya mengutarakan benda ini, tidak terniat saya untuk menyerang ataupun memaki hamun pimpinan. Tetapi bagi saya runsing. Bila saya tengok begini, astagfirullahalazim, kenapa lah ada lagi. Sebab itu tadi bila saya dengar jam 8.30 wawancara antara mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Esok Awani, saya dapat melihat kekecewaan beliau. Sebab usahanya waktu memerintah Kerajaan Perikatan Nasional dulu, Kerajaan Barisan Nasional, kita nak mewujudkan supaya kek ekonomi ini dikongsi. Kerana beliau mewarisi idea daripada almarhum Tun Razak dengan dasar ekonomi barunya apa semua. Tapi tergendala semuanya. Sebab dia kata dia buat Pen Borneo itu untuk memajukan negeri di Sabah dan Sarawak. Tambah-tambahan lagi, beliau sudah tahu bahawa di Kalimantan, negara Indonesia sedang membawa perubahan dan besar kemungkinan ibu kota Jakarta itu dipindah ke Kalimantan. Dalam keadaan begitu, kita kena bersiap sedia dengan infra kita, dengan prasarana kita. Jadi sebab itulah diwujudkan Pen Borneo. Memanglah belanjanya besar, tetapi untuk persiapan masa hadapan. Apabila kota raya di Kalimantan itu dibuka secara resminya dan rakyat begitu ramai, tentulah peluang-peluang pekerjaan untuk memacu ekonomi. Tapi sekarang ni, kalau saudara pergi ke Sabah, saya pergi ke Sabah dulu masa pilihan raya kecil dulu. Saya tengok amat sedih kerana jalan masih terbengkalai. Projek tersebut saya yakin dia pasti terbengkalai. Sedangkan Puan Borneo tu memanglah antara jajaran untuk memajukan rakyat di negeri di bawah bayu, daripada Sarawak, Brunei dan di Sabah. Memang cantik, tapi apakah daya? Keadaannya sekarang ni. Sebab itu bila ditanya apakah kepimpinan negara ini masih muda, Datuk Seri Najib kata usia yang muda semata-mata bukanlah kriteria yang mencukupi untuk membolehkan seorang itu menjadi pemimpin yang baik. Itulah wawancara begitu. Cuma beliau kata sememangnya permajaan UMNO. Ini bercakap soal UMNO. Bahawa dia kata penjerajaan ini menyediakan lebih banyak ruang untuk pemimpin lebih muda. Saya dengar tu, saya nampak wajahnya ada wajah sayu. Sayu apabila perancangannya tergendala. Sedangkan di Kota Raya Kuala Lumpur hari ini, suka tak suka kita kena terima hakikat. Kita kena terima hakikat. Soal apa yang berlaku di mahkamah itu soal beliau dengan mahkamah, biarlah beliau menjawab. Tetapi idea yang dipacu olehnya, contoh saya katakan, adalah jajaran LRT, MRT dan apa yang ke atas tu. Dan untuk mengelakkan kesesakan, saya sendiri adalah pengguna MRT. Tega. Dan saya merasakan seronok naik. Saya nak pergi ke Kajang, kalau rumah saya dekat Kota Damansara, dalam tempoh 45 minit saya dah boleh makan sate. Kos sebab ada untuk warga Mas cuma bayar RM3.20. RM2.60. Dengan RM2.60 tambang daripada PJ terus pergi ke Kajang makan sate. Dan tak perlu letih-letih nak bawa kereta, tak perlu nak cari parking dan sebagainya. Begitu juga nak pergi ke Kota Raya apa semua. Sudah ada prasarana yang baik. Dan apakah perancangan itu? Perancangan pembangunan Kota Raya, di luar bandar dan sebagainya ini diteruskan. Dalam keadaan sekarang ini, pimpinan kita melihat lebih banyak. Lain tak ada politik. Politik, aku nak kekal berkuasa. Politik, aku nak kalau boleh nak sambau. Malah saya tengok banyak wawa dan saya tak mahu sebutkan. Persoalan bagaimana kontrak-kontrak berbilion yang dihantarkan persoalannya oleh pimpinan-pimpinan tak terjawab. Perkongsian kroni dan sebagainya. Malahan UMNO juga cuba nak dirasuahkan.
Sebab itu saya menghayati wawancara yang berhormat ni Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Beliau menyatakan secara terbuka, yang ini orang Parti Pribumi tak boleh nak marah. Presiden PPM Tan Sri Muhyiddin tak boleh nak marah bila dia kata demokrasi telah dikapankan apabila Parlimen tidak diizinkan bersidang. Betul pun. Mana ada demokrasi lagi? Malahan katanya suara timbalan speaker yang menulis surat kepada Peguam Negara bukan hanya dari segi aspek undang-undang, tapi itu adalah suara rakyat. Jadi suara rakyat tidak dapat didengar lagi. Bila Parlimen tidak bersidang, suara rakyat tak ada. Ini realiti saya. Ertinya demokrasi sudah mati. Sudah dikapankan. Jadi kita ramai-ramai mengusunglah keranda demokrasi ini. Sampai bila kita nak tunggu? Saya tak tahu, ingatkan tadi ada persidangan Majlis Raja Melayu, tak tahu, tak dengar cerita pula. Dan sekarang hari ini kumpulan yang pendapatannya daripada B40 itulah turun jadi M60, daripada M40 dah jadi Papa Kedana. Rakyat bertambah susah. Check and balance, imbang kepimpinan tidak berlaku. Pimpinan bolehlah buat, bagi kontrak ke, bagi itu, bagi ini, tapi Parlimen tak berjalan. Ini keadaan sebenarnya. Dia Saleh Ketua UMNO, payah besar, main 2 kolam tu. Saudara Saleh, saya soal dia nak main 2 kolam ke 3 kolam, saya tak kisah. Saya bukan urusan saya. Tapi urusan saya nak melihat bahawa kepimpinan negara menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mentadbir negara, memberi kebahagiaan untuk rakyat. Itu saja. Soal dia nak main 2-3 kolam, berpandailah. Sebab manusia ni kadang-kadang tak boleh lari daripada pertama melakukan kesilapan, yang kedua mereka juga ada keinginan tertentu. Jadi sebab itu kita melihat matlamat apabila Tan Sri Perdana Menteri mewujudkan darurat. Kita tak mau mempersoalkan. Jangan sesekali kita mempersoalkan hak mutlak Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Itu hak baginda. Saya juga akan menyanggah siapa saja yang persoalkan. Cuma yang dipersoalkan, apakah perisytiharan itu dibuat berdasarkan kepada nasihat Perdana Menteri. Ini menimbulkan persepsi. Bukanlah hak kita nak bersoal ke istana, nak tanya istana. Tidak. Tapi Perdana Menteri pun senyap. Pimpinan negara kena, dia sepatutnya sekarang ni Peguam Negara. Okey, yang Datuk Azalina menghantar surat. Dia kena berjawab lah. Dia kena kata bahawa ini istilah darurat ini tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Kerajaan tak ada bagi nasihat pada tuanku. Selesai masalah. Tapi kerana kerajaan, kerana bahagian guaman, perundangan, tidak bercakap. Pimpinan negara, Perdana Menterinya ke, Menteri Undang-Undang, tak bercakap. Jadi persepsi rakyat tentulah berdasarkan kepada artikel 150. Bahawa Duli Yang Maha Mulia akan mengisytiharkan satu perisytiharan itu berdasarkan kepada nasihat Perdana Menteri dan kabinetnya. Kerana tugas di bawah perkara 43 perlembagaan negara kita ini adalah tugas kabinet untuk menasihati agung. Jadi ini tidak dijelaskan dan berlarutan. Saya nampak benda ini akan berlarutan. Jadi pejabat Perdana Menteri PMO Office kena mengeluarkan kenyataan bahawa pejabat Perdana Menteri tidak ada kena-mengena memberi nasihat pada Agong untuk mengisytiharkan darurat. Itu jelas. Soalnya itu untuk kerajaan akan datang nak buat soal lain. Tapi untuk hari ini, selagi kenyataan itu tidak disiarkan, selagi itulah rakyat membuat persepsi, rakyat merasakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mengisytiharkan proklamasi darurat itu berdasarkan kepada nasihat Perdana Menteri dan kabinet. Peguam negara juga mesti keluar kenyataan. Sebab Datuk Azalina Othman sudah pun mengeluarkan kenyataan, sudah pun menghantar surat. Jika tidak, kita akan melihat bahawa demokrasi sudah mati. Apakah kita rakyat akan mengusung keranda demokrasi ini? Jangan dibenarkan begitu. Race raya, ya, nampaknya tak boleh ubah apa-apa, terus berjalan. Ini keadaannya. Ya, kalau ini keadaan berterusan, kehidupan rakyat bertambah susah. Tak nampak cahaya. Untuk setakat hari ini, there is no light. Tidak ada cahaya di terowong. Nak kata nak ada pilihan raya pun tidak.
untuk diserahkan balik kuasa pada rakyat. Tidak. Nak kata kuasa ini darurat, ini kuasa junta. Tidak. Memang kita tahu kuasa mutlak adalah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Sebab ini negara-negara di bawah perintah takdir sultan. Kita rakyat raja. Sebab kita bernaung di bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Kita akan mempertahankan istana. Tapi kita tidak akan mengizinkan sesiapa pun mencemarkan tembok-tembok istana untuk tujuan politik mereka. Ini masalah yang saya lihat. Sebab itu, bila persidangan mesyuarat yang diadakan di Janda Baik 3 hari lepas, timbul banyak persepsi. Saya pun marah jugalah sebab tak ada pihak Majlis Kerja Tinggi pun tak mengeluarkan kenyataan. Ini pun satu hal lagi. Selagi pernyataan secara jelas tidak keluar, akan menimbulkan pelbagai persepsi. Ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Jadi warga UMNO jadi kelang kabut. Rakyat, warga UMNO, ahli-ahli UMNO 3.7 juta menyambut khabar-khabar mengatakan bahawa Majlis Tinggi menolak untuk kerjasama dengan PBM. Tiba-tiba keluar pula satu kenyataan bahawa belum ada kenyataan rasmi. Patah semangat ahli. Ini presiden pun satu hal lagi tu. Maka timbullah kononnya ada tawaran untuk presiden ataupun ahli UMNO, pimpinan UMNO, tawaran sebagai timbalan Perdana Menteri. Kononnya saya tak tahu. Kononnya berdasarkan itu kalau ditolak berartinya kita sepatutnya jawatan Perdana Menteri itu ada peruntukan sekitar 600 juta yang boleh dibangunkan, boleh digunakan untuk menghadapi musim pilihan raya akan datang. Jika ini berlaku, ini korupsi. Nasib baiklah tak ada kenyataan. Dan mungkin saya rasa mungkin dia akan ditolak. Tapi kalau itu berlaku, kalau benar ada tawaran, kerana bersama dengan 600 juta persoalan, sepatutnya benda ini boleh dibawa ke SPRM. Sebab ini adalah korupsi politik. Wang negara bukan boleh pakai begitu-begitu saja. Betul lah peruntukan sebagai timbalan Perdana Menteri. Nah ini masalah kadang-kadang orang tak faham. Bagi saya, pejabat Perdana Menteri kadang mereka tak faham the basic point. Politik-politik lah, kamu dah sampai matlamat kamu sebagai Perdana Menteri. Tapi santuni politik ini secara matang. Bukan orang bercakap, apa sih? Azmi Ali calon PPN. Soal dia nak jadi calon, dia memang huyuk. Saya nak bagi tahu Azmi Ali tidak ada ruang lagi. Jangan mimpilah digobat. Saya tahu dia akan menggunakan Jcom apa semua. Katanya, saya tak tahu, saya tak ada bukti. Saya mendengarlah katanya wang apa semua dah tubuh cawangan. Bila tubuh cawangan tu ada peruntukan kewangan. Katanya. Tapi belum ada lagi bukti nyata yang sampai ke wall saya. Kalau ada memang saya dah belasah lah. Tak ada. Tetapi saya berdasarkan pegangan saya daripada kenyataan pimpinan-pimpinan masyarakat yang berada di Gombak. Mereka menolak Azmin Ali secara total. Sama ada yang tinggal di kawasan sepanjang Templar Park, Jalan Templar, bawa ke Selayang. Jangan lupa saya pun ada keluarga saya di Selayang. Begitu juga di kawasan Sungai Tua, di kawasan Batu Cave, bawa pada kawasan Taman Seri Gombak dan di kawasan Gombak Pesir. Saya bertemu dengan ketua-ketua masyarakat dan mereka mengatakan no untuk Azmin Ali this time. Itu bab Azmin Ali. Jadi bagi saya, Azmin Ali buat macam mana pun kalau tak cari kawasan lain, dia tidak ada hayat. Roslan dan Datuk Tajudin masih lagi perkara pilihan raya UMNO. Setakat hari ini Datuk Seri Tajudin Rahman, beliau telah dilantik dan belum ada pengumuman rasmi daripada pejabat presiden mengatakan orang lain. Maka beliau adalah pengarah pilihan raya. Sebab itu dapatan apa semua dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Cuma sekarang ni persoalannya, kita tahu bahawa Majlis Tinggi dah menolak kerjasama dengan PBM, tetapi tidak ada kenyataan rasmi. Dan timbul pula ada satu kenyataan pula daripada ibu pejabat tingkat 38 mengatakan bahawa belum ada kenyataan rasmi. Kenapa tak dikeluarkan kenyataan rasmi? Ini satu hal lagi. Sebab saya kata saya akan memberikan pandangan, saya akan memberi kritikan walaupun itu pimpinan parti saya. Kita harus bercakap yang benar. Saya tak boleh membohongi diri saya tak boleh membohongi pelayan-pelayan saya. Mereka dahagakan informasi. Setakat hari ini, tak betul kalau ibu pejabat UMNO tidak menyiarkan
Betul, kita tahu bahawa kadang-kadang ada strategiknya. Alright, kita terima. Tetapi ini keadaan ni sekarang ni rakyat nak tahu, ahli-ahli UMNO nak tahu apa keadaan sebenarnya. Mesti ketua penerangan saya dah hantar 2 kali. Saya cakap terus terang lah. Memanglah kalau Datuk Zahrin itu marah, saya pun juga marah. 2 kali saya hantar SMS, saya kata, bini saudara bini, saya nak adakan satu live berjumpa dengan beliau. Jawab pun tidak. What type of ketua penerangan yang kita ada? Bagi saya, pelantikan ketua penerangan ni tak betul. Saya minta maaf lah Datuk Seri Presiden. Saya minta maaf lah Datuk Sumali. Saya minta maaf lah teman-teman di tingkat 38. Ketua penerangan paling weak yang kita ada sekarang ni. Dan saya sendiri hantar permohonan untuk mengadakan, kalau kata tak ada masa, tak ada isu, okey, jawablah. Saya ni manusia, saya ni ahli UMNO. Saya berhak nak tahu. Kenapa saya dilayan begitu? Kalau saya tidak dilayan begitu, apatah ahli-ahli yang lain? Memang saya akan marah, saya akan serang ketua penerangan kalau begini keadaannya. Jadi no wonder lah Datuk Zahrin marah ke dia. No wonder ahli-ahli yang lain marah. Jawatan paling penting dalam organisasi UMNO adalah ketua penerangan. Rakyat nak tahu. Dulu waktu Datuk Maslan, Awak Maslan jadi ketua penerangan. Kenapa okey? Belajarlah daripada orang terdahulu. Memang kita tahu anak anda muda. You warisan daripada anak muda yang diberi peluang, yang diberi kesempatan oleh Presiden untuk menjawat jawatan ketua penerangan. Ini bukan jawatan main-main. Ketua penerangan adalah strategik peperangan. Paling penting. Dan kalau saya punya SMS, kalau saya punya ini WhatsApp tak berbalas, saya tak akan jawab, saya tak akan telefon dia. Biarlah nak marah-marah lah. Kalau begitulah keadaannya, saya tak jumpa dia, tak apalah. Because bagi saya, orang sombong nak buat macam mana. Memang saudara Z, kita no PBM, no PH. Tapi ahli-ahli UMNO perlukan informasi. Kena ingat, kekalahan Barisan Nasional dulu tu kerana kita punya informasi kita dalam warganet, kita tidak santuni dengan baik. Kerana itu menimbulkan pelbagai persepsi rakyat. Kita gagal menangani warganet. Sebenarnya saya marah. Jadi saudara, sebab itu saya katakan, saya kalau ketua penerangan bongok, ini bukan pasal saya sendiri. Kalau saya tak akan bercakap kalau saya tak buat. Ini jelas saya beritahu. Syahril, you anak muda. Kami bangga. Kami warga dewasa. Saya ni pengurus tetap UMNO veteran. Kena ingat, kita ada 800,000 ahli. Dan bila saya hantar tu, bukanlah saya nak, tak payah jawab, sorry, minta maaf, saya in a meeting. Okey. Tak jawab langsung. Jadi, wajarlah Datuk Zahrin sangka lebay duk mengamuk. Wajarlah. Sewajarnya. Jadi, kalau orang macam ini orang akan merosakkan UMNO. Rakyat di bangka akar umbi ni bersemangat ni. Rakyat akar umbi bersemangat. Baru merasakan cukuplah. 22 bulan kita mengalami kekalahan. Kita berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Kemudian datang pula kerajaan Pakatan Nasional. Bagaimana mereka melihat bagaimana Presiden, mantan Presiden disinggung berganak-ganak oleh PM. Dan sekarang ni dia cuma menjawab kenyataan daripada budak-budak entah mana-mana daripada parti kumpulan Amadah. Amadah kata kena jawablah apa yang ada dalam mesyuarat itu, kita pun nak tahu juga. Dia lebih melayan yang itu daripada melayan warga UMNO. Warga UMNO nak tahu. Sepatutnya jawablah bahawa sekarang ni saya nak menjelaskan. Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO telah pun membincangkan beberapa strategik. So saya harap warga UMNO di seluruh negara siap sedia. Okeylah juga, fahamlah kita. Bukanlah kita nak tahu detail, siapa bercakap, siapa tolak, siapa setuju. Tak perlu. Ahli-ahli UMNO, peringkat akar umbi, dia tahu. Kalangan ahli-ahli Majlis Tinggi itu berapa orang yang tak bersama dengan Presiden. Kita tahu. Kita tahu berapa orang, berapa kerat pimpinan, berapa orang ahli-ahli parlimen yang mewakili UMNO, yang berada di parlimen, yang benar-benar unggul sifatnya untuk mempertahankan UMNO. Kita tahu, tak payah sebut. Cuma kita nak tahu perbincangan yang sampai buat di atas bukit. Okey, strategi kita terima. Okey, kita terima strategi. Sebab suatu strategi, kalau didedahkan strategi itu bukan strategi lah. Tetapi kamu boleh menyantuni kenyataan daripada puak-puak armada. Warga UMNO tertanya-tanya, kenapa ditimbulkan keresahan? Jangan sampai ahli UMNO ni bosan.
Kita tengah kuat semangat ni. Saudara Syam Kuala, ayam yang berkokok waktu pagi belum tentu gagah, Datuk. Kadang-kadang yang diam tu jika diberi peluang akan lancang tanpa mengira waktu. Saudara Syam Kuala, saya zahirkan sebab beliau ketua penerangan. Beliau adalah ketua penerangan UMNO Malaysia. Ini bukannya ketua penerangan UMNO bahagian Kuala Langat. Ini bukan ketua penerangan UMNO bahagian Negeri Selangor. Sedangkan ketua penerangan UMNO Selangor pun bercakap. Ketua penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Syam Jalil pun boleh kata 3-4 malam sekali, 2 dalam net apa. Tapi di mana ketua penerangan UMNO? Kami, ahli-ahli UMNO nak tahu. Akhirnya, orang akan tembak pada Presiden. Jadi kehadiran anda itu janganlah untuk membebankan Presiden. Presiden yang cukup banyak terbeban dengan pelbagai persepsi. Sepatutnya hadir anda itu adalah untuk memeringankan beban, untuk membantu, untuk menyampaikan segala maklumat. Ni, tak maaflah, saya mungkin kawan dekat 338 tak sukalah dengar cakap saya ni. Marah-marahlah. Kalau sebab itu pula nak ambil tindakan disiplin, ambil lah. Bagi saya melihat keadaan begini, ini bahaya. Saudara, macam mana pun saya bersyukur, kita harus bersyukur. Hari ini di Johor, bahawa mahkamah telah pun mengizinkan bahawa wang sebanyak RM677,872.55 milik UMNO Johor yang dibekukan boleh diguna semula. Tapi jangan lupa, belum tahu boleh dapat lagi perintah mahkamah, kerana ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah sepatutnya bagi balik lah. So Datuk Asni sebagai ketua perhubungan UMNO di Johor tu, bolehlah mereka merangka kegiatan untuk UMNO dan sebagainya. Ini adanya. Kerana keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin menolak permohonan pendakwa raya selaku permohonan terhadap Badan Perhubungan UMNO Johor sebagai responden. Alhamdulillah. Sepatutnya ini pun dia kena bagi tahulah ketua perangan, supaya at least ahli warga UMNO diperingkat kami. Alhamdulillah. Tak ada juga. Saya dapatkan dalam ini. Isyam Jalil adalah calon paling layak untuk ketua perangan UMNO Malaysia. Itu sebenarnya. Saya nampak. Kita kadang-kadang nak bagi pencerahan lain dia tak jadi. Geram. Nampak gayanya begitulah. Datuk Ashraf Wajidi. Sebab ini datang daripada Barisan Pemuda. Pemuda UMNO kena tegur lah. Biar kita menegur daripada orang lain mencaci. Saudara, kita melihat bahawa hubungan antara UMNO dan PBM setepas, ini saya nak masuk bab ini, saya melihat sudah melewati jeda waktu penamat. Saya melihat antara hubungan UMNO dengan PBM, terus terang saya katakan, seolah-olah tiada lagi jalan kembali. Musim untuk merawat cinta damai sudah tak ada arti lagi. Sebab bila saya tengok body language Presiden UMNO waktu dia wawancara dengan media sosial, saya dengar baik-baik ucapannya. Apabila dia mula melontarkan bahawa dia kata siapa yang sepatutnya berterima kasih, kerana kena ingat kehadiran kerajaan hari ini adalah disebabkan oleh 42 ahli parlimen daripada UMNO. Siapa yang sepatutnya bersyukur, siapa sepatutnya berterima kasih. Ini jelas, kalau ada kena baik, dia tak timbul benda begitu. Jadi saya rasa ahli perekat akar umbi kena faham bahawa kedudukan Presiden kita, acuan pemikiran Presiden kita, acuan Majlis Tinggi kita, nampak gayanya jeda waktu antara kita dengan PBM sudah pun sampai ke garis penamat. Kerana bila Datuk Zaid juga berkata bahawa demokrasi telah dikapankan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, ini melupakan lontaran suara hatinya. Apabila Datuk Seri Zahid sendiri mengatakan demokrasi telah dikafankan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, dan ini jelas suara hati Datuk Seri Zahid dalam menentang kebobrokan politik. Kerana jangan lupa Kerajaan Perikatan Nasional diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin adalah Presiden PBM. Jadi sebab itu saya katakan tiada lagi jalan kembali
untuk UMNO menyantuni PBM dalam masa akan datang. Tak apalah, Ketua Perangan tak buat cerita, tak apalah, biarlah saya mencuba menjelaskan. Saya melihat dari segi body language, saya melihat dari segi bahasa. Kerana sebab itu saya juga melihat bahawa keadaan ini meletakkan parti PAS dalam keadaan yang cukup sukar. PAS akan berada dalam keadaan cukup sukar. Hasrat kita dulu waktu kita mewujudkan muafakat nasional mungkin berpecah, mungkin juga tidak. Berpecahnya kalau PAS mengambil keputusan nak bersama-sama dengan PBM. Kalau ini berlaku, kalau adanya pilihan raya, sebab itu saya kata bila moderator tu bertanya, dia kata bagaimana kalau ada pilihan raya? Datuk Zaid kata bila pilihan rayanya? Sepertinya sudah ada seperti senda menyenda antara pimpinan PBM dengan UMNO. Jadi walau bagaimanapun, kita melihat dari segi keadaan secara latarnya, saya bagaimana saya janjikan malam ini saya ingin memberi pencerahan bahawa hubungan antara UMNO dengan PBM memang tidak ada. Sebab itu calon yang akan diturunkan oleh PBM nanti tentulah tidak akan mendapat dukungan ataupun sokongan daripada warga UMNO. Terutama saya nak nyatakan bahawa di kerusi ahli parlimen Ampang. Malam ini kita bercakap soal Ampang. Sebab kabarnya di Ampang sudah wujud banyak cawangan-cawangan yang cuba ditaja oleh PBM. Kerana di Ampang juga kita baru mengalami kehilangan Ketua UMNO bahagian yang telah pun kembali ke rahmatullah, dan sekarang ini dipangku oleh timbalannya. Namun begitu, semangat ahli-ahli UMNO bahagian Ampang begitu mantap. Dan Zuraidah akan berhadapan bila saya dapat tahu, dapatan saya bahawa Parti Keadilan bakal menurunkan Nurul Izzah bertanding di Ampang. Kalau ini berlaku, saya rasa Puteri Keadilan akan kerjakan Zuraidah ni bagai nak agak. Bersedialah. Ini gambaran yang saya dapat. Kalau ini berlaku, mereka berbalas sama begini, ada ruang untuk UMNO masuk. Saudara lapor, PAS parti hebat tu, jangan main-main. Saya tak ada main-main apa-apa. Saya tak ada kata apa-apa. Cuma saya mengatakan kalau PBM, Parti Perubahan Bersatu ni depend hanya mengharapkan undi daripada PAS. Kerana memang kita tahu PAS ada dia punya rangkaian jenteranya, tapi bukan untuk di Pantai Barat. Bukan untuk di Pantai Barat. Jadi kalau pun okeylah kalau ada pun, saya ingat kalau hanya berdasarkan pada PAS saja, saya ingat PBM bungkus. PBM akan bungkus. Tetapi bagi saya sekarang ni, saya nak menyatakan bahawa kedudukan di Ampang, Nurul Izzah besar kemungkinan akan diturunkan bertanding di situ. Dan ada dua nama lain juga yang disebut-sebut. Antaranya Susah Agung, Saifuddin Nasution. Sebab Nurul Izzah biasa bertanding di kawasan lembah pantai. Kemudian ibunya bertanding di kawasan Pandan. Kali ini kursi Pandan ini mereka akan bahagialah pada siapa, saya tak tahulah. Tetapi bila Nurul akan bertanding di Ampang, ini merupakan mimpi ngeri kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jelas saya dapat tahu. Dan rakyat Ampang pun kabarnya kalau itu keadaannya mereka setuju. Penghuni-penghuni di Ampang, jangan lupa ya, penghuni di Ampang dia terdiri daripada masyarakat keturunan bukan Melayu ramai. Macam yang saya nyatakan bahawa mereka tidak lagi memihak kepada calon-calon daripada PBM. Kalau Nurul bertanding, Zuraidah Kamaluddin boyuk. Bye-bye. That is the end of her career. Saya begini cakap, buatlah duit macam mana pun, tubuhlah. Dia lah pengurusi, ada dia punya jabatan JKOM dan sebagainya. Jadi anda warga JKOM tu berhati-hatilah. Tak lama pun. Kalaulah pilihan raya diadakan dalam waktu terdekat, itu sajalah tempat anda cari makan. Lepas ni tak ada. Ya, Saudara Mak Fazul, siapa cakap? PBM cakap sebelum PBM takut UMNO, tak nak terima PBM Piala 15. Kita tak mau campur lah sekarang ni. Bagi saya, kita tak akan mempertikaikan lagi. Sebab itu apabila Parti Peribumi mempersoalkan kenapa UMNO tak buat pengumuman dalam mesyuarat yang paling tinggi apa semua,
tak payahlah. Kita dah, bagi saya harap warga UMNO tak perlu layan lagi dah. Enough is enough. Okay? Enough is enough. Kita dah lontarkan macam-macam. Kita menzahiran ketidakpuasan hati kita, tapi tidak dilayan begitu. Cukup dah. Dan sekarang ni, let's move forward. Cuma kita melihat di Ampang. Di Ampang dapatan saya melihat Ampang pengaruh PKR itu bukan pada Zuraida Kamaluddin. Tapi kalau mereka menurunkan Nurul Izzah, maka keadaannya lebih memihak kepada mereka. Kita kena jujur dalam memberi pencerahan. Sebab di Ampang pengundinya adalah pengundi warga bukan Melayu ramai. Walaupun ada Melayu, tapi dia terbahagi pada Pandan. Kadang-kadang kita ingat, ramai orang Melayu ke Ampang ni. Tidak, sebab setengah sebagainya ada di Pandan. Pandan diwakili oleh Dr. Wan Azizah. Ampang ini kawasan Pekan Ampang itu sendiri macam dululah Lim Halik pernah bertanding dulu. Ada berlaku pilihan kecil. Ini keadaannya saya melihat bahawa pilihan raya akan datang. Zuraida Kamaluddin is end of it. Bersedialah. Kemas baju lah. Orang kata kemas barang lah. Tubuhlah cawangan banyak mana pun di Ampang tu. Dan warga Ampang sudah cukup. Pada dia orang dia kata enough is enough. Sebab bagi pengundi-pengundi di Ampang, mereka merasakan saudara Bahar Arif, Nurul Izzah, Cun, ramai peminat itu. Itu antara dia punya ni. Sebab saya nampak Nurul Izzah pun tak ada dia punya latar belakang yang pelik-pelik. Tak ada. Saya bukan nak memuji yang bukan-bukan. Tapi bila saya lihat benda begitu, kalau setakat Zuraida Kamaluddin, tak ada. Jadi malam esok kita bincang yang lain pula lah. Cuma saya nak beritahu selamat malam Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.